Okey, baik. Hari ini kita sambung berkaitan dengan darab dan bahagi yang melibatkan isi padu. Okey, buat nota dulu sikit. Darab dan bahagi isi padu. Okey. Semalam juga dah terangkan apa itu isi padu, iaitu besarnya sesuatu ruang ataupun luas, bukan luas, besarnya sesuatu ruang ataupun bekas. Jadi mana-mana yang boleh menampung gas, cecair, itu dia ada isi padu. Semalam cikgu dah tunjuk contoh, kalau kertas dia tak ada dinding, tak ada ni, dia tak boleh menampung air, dia tak boleh menampung udara. So dia tak ada isi padu. Okey. Apa tadi, Syafiqah, cikgu dah share screen. Kalau awak tak nampak juga, cuba awak keluar balik, masuk balik. Biasanya kadang-kadang macam tu, keluar balik, masuk balik okey. Cuba je. Nanti masuk balik. Right. Okey, darab dan bahagi. Okey, darab bila ada dua operasi, dia namanya operasi. Bila ada dua operasi ataupun tiga operasi ataupun empat operasi, dia okey, Syafiqah nak masuk. Itu pakai akaun awak sendiri. Okey tu. Bila awak ada dua operasi ke atas, dia namanya operasi bergabung. Operasi bergabung. Bila operasi bergabung, kita kena tentukan siapa yang kena buat dulu. Cuma dalam kes soalan ni, dia tak ada siapa kuat, dia tak ada siapa yang lebih kuat, siapa yang lemah. Semua soalan dalam buku kerja ni, semuanya sama kuat. Dia tak tunjuk contoh yang ada melibatkan siapa yang lebih kuat. Jadi tak apa, ini sekadar maklumat untuk kita. Nanti kita jumpa soalan, mungkin dalam peperiksaan ke, dalam buku lain ke. Kalau jumpa operasi bergabung, kena ingat dia dua operasi ke atas, kena rujuk pada segitiga ni. Siapa yang kuat akan kena selesaikan dahulu. Yang paling kuat ialah kurungan, yang kemudian darab dan bahagi, kemudian tambah dan tolak. Okey, kena ingat tu, bila operasi bergabung, kena tentukan siapa yang kena buat dulu. Cumanya dalam kes buku kerja ni, dia sama kuat. Tak apalah. Sekejap 1 minit. Sekejap. Okey, cumanya dalam kes soalan kita ni, dia sama kuat semua. Okey, bila menyebabkan darab dan bahagi, ingat bahagi ni dia boleh kita tukarkan kepada pecahan. Kenapa kita nak pakai pecahan? Sebab kita nak guna kaedah pemansuhan. Yang penting tu. Contohnya kita jumpa kes macam ni. 8 darab 7 bahagi 2. 8 darab 7 bahagi 2. Bila ada darab dan bahagi ni, kita boleh je buat macam ni. 8 darab 7, nanti dapat 56, kemudian 56 bahagikan dengan 2. Boleh je, dapat je jawapan. Cumanya kita nak jalan lebih pantas, sebab dia ada jalan lebih pantas. Sebab tu cikgu tunjuk juga. Dia ada jalan lebih pantas, kita boleh buat macam ni. Kita boleh tukarkan dia kepada bahagi ni kepada pecahan. So 8 darab 7 per panjangkannya tu 2. Kenapa nak macam ni? Sebab kita nak guna kaedah pemansuhan.
Bila kita mansuhkan sifir 2 bahagi 2 maknanya sifir 2. Rujuk pada sifir 2, baris pertama dengan 8. So, jadi 4. So, bila dah jadi 1, kita boleh abaikan saja. Sebab bahagi 1, jawapan dia tetap sama. Tak perlu buat pun bahagi 1. So, tinggallah 4 darab 7 saja tu dapat 28. Terus dapat 28. Dia cepat. Operasi bahagi tak perlu buat dan nombor tu makin kecil. 4 darab 7 je. Berbanding 8 darab 7 bahagi 2. Okay? Jadi kena ingat bila melibatkan operasi bahagi, ingat dalam kepala bahagi tu ialah pecahan. Okay, gunakan kaedah pemansuhan. Alright. Kita cuba. Kalau jumpa soalan, kebanyakan soalan boleh dimansuhkan. Terutama kalau ada sifar. Lagi mula kita suka nak masukkan sifar tu. Okay, alright. Okay, kita tengok soalan. Itu nota je. Salin tak? Kalau nak salin, 1 minit. Cepat. Gunakan MT3. Alright. Okay, terusnya kita tengok soalan terus. Okay, ulang balik semalam. Jangan lupa balik. 1 liter bersama dengan 1000 ml. 1000 ml. So, 3 sifar dia ada 3 bilik. Pastikan 3 bilik. Cikgu tak nak ada yang buat lebih pada 3 bilik. Okey. Mana soalan ni? Okey ni. Muka surat 82. Cikgu 81. Sorry. 81 Okay, good. Okay, terima kasih. Okey, kita tengok kat sini soalan yang pertama. Dia ada darab dan bahagi. Cuba kita tengok sini ada darab, ada bahagi. Okay, bila ada darab dengan bahagi, ingat dalam kepala, bahagi jadikan pecahan. Kita tengok sama ada dia boleh mansuh ataupun tidak. Boleh. Okay, kalau tengok kat sini macam boleh. Sebab 2 dengan 8 kan. Kita tukar dulu kepada bentuk pecahan. Okay, 2 darab 4 liter 312 mililiter. Bahagi tu jadikan pecahan perkan dengan 8. Okey, kita jangan tengok yang ni. Jangan tengok 4 dengan 8 ni. Jangan tengok yang tu. Ataupun jangan tengok 312 dengan 8. Tak boleh. Sebab nombor ni dia sebenarnya serentak ni. Walaupun dia asing-asing, dia serentak. Dia berpasangan tu. Dia memang tak boleh pisahkan. Awak tak boleh 4 dengan 8 saja. Awak abaikan 312. Tak boleh. So, jangan tengok nombor 4 dengan 312 tu. Itu dia nombor khas. Dia berpasangan tu. Tak boleh. So, yang kita boleh tengok ialah ni nombor single macam ni. Nombor single macam tu. 2 dengan 8. Jangan tengok 4 dengan 8 tu. Ulang balik. Jangan tengok 4 dengan 8 tu. Sebab 4 dengan 8 tu dia 4 tu nombor berpasangan tu. Sekejap. Alright. Kita tengok 2 dengan 8. Kita mansuhkan menggunakan sifir. Apa? Sifir apa nak pakai? Adakah sifir 8? Sebab bahagi dengan 8? Tengok sifir 2. Tengok nombor yang kecil kat situ. Nombor 2. So, baris pertama, baris ke 4. So, kita tak perlu lagi nak buat darab tu. Sebab bila satu darab apa-apa pun dia dapat jawapan yang sama juga. So, kita abaikan yang 1 tu. So, yang jawapan sekarang ni, pengiraan kita hanyalah melibatkan 4 liter 312 bahagi dengan 4 saja. Kita dah jimat masa. Okay. Nak bahagi ni macam mana? Kena buat jadual T dahulu. Kita cuma hanya ringkaskan soalan saja sekarang ni. Tapi jadual T tetap kena buat. Saya siap cikgu. Dah dapat jawapan. Dah? Saya dah dapat jawapan. Okey. Tak apa, kita tengok. Kita bandingkan dengan jawapan awak nanti.
liter, 1 liter bersama dengan 1000. Ingat dia ada 3 sifar, maknanya dia ada 3 bilik. Jangan tambah bilik dia sampai 4 ataupun 5. Memang wajib dia setakat tu 3 je. Bilik dia rumah 3 je, tak boleh tambah lagi. So masukkan soalan dia 4 liter pada rumah liter. So disebabkan ni bahagi, kita kena buat dia ke bawah sikit sebab jawapan dia berada di atas. Sebab jawapan akan berada di sini. Kalau kita buat sama baris nanti tak muatlah jawapan ni nanti. Kita masukkan 4 liter pada rumah liter, rumah ml pada rumah ml, 2 sar 10,300. Okey. Barulah kita bahagikan dengan 4. Okay, awak bagi sini lah nanti. Dia dapat jawapan dia apa? Amni tadi dapat jawapan apa? 1 liter 78 ml. 78 mana sifar kat sini. Macam tu. Okey, yang lain semua semak. Cuba kira, betul tak? Okey, Alia kata betul. Yang lain? Betul. Okey, betul. Afiqah cakap betul. Betul. Okey, good. Okey, Syafiqah cakap betul. Alright, jadi jawapan dia tengok kehendak soalan ni dia nak kita baca secara asing. Dalam liter dan dalam ml. Secara asing-asing. Jadi kita baca secara asing ikut rumah saja. 1 liter 1 liter 78. Sifar depan tu tak payah tulis lah. Takkan kita nak tulis macam ni. Sifar 78. Tak payah. Kita tulis sifar depan tu kita abaikan saja. Sebab dia tak ada nilai, kita boleh padam. 78 saja. Alright. Kita tengok soalan yang kedua. Kita tengok. Cuma cikgu nak tekankan kat sini kaedah pemansuhan. Okey, kita tukar dulu soalan tu kepada bentuk bahagi. Tukarkan bahagi jadi pecahan. Kalau tengok secara kasar boleh tak ni? Tak boleh. Tak boleh mansuh. Tak boleh Cuba kita tengok dulu. Tak apa, kita tengok dulu. 10 liter 17 ml bahagi 9 darab 3. Okey, bila macam ni kita boleh panjangkan per ni Walaupun dia berhenti takat ni je, kita boleh sambung dia terus. Tak ada masalah. Panjangkan terus. Okey, tengok balik. Boleh tak kita guna kaedah pemansuhan? Boleh tak? Boleh tak apa-apa tak nombor, ada tak apa-apa nombor yang kita boleh mansuhkan? Tiga dengan 9. 3 dan 9. Tadi kita tak nampak sebab dia bentuk memanjang ke kanan macam tu. Tapi bila kita bentukkan dia dalam bentuk per, dalam bentuk pecahan, kita nampak nombor atas dan bawah tu ada yang kita boleh mansuhkan. Ni, 3 dan 9. Tengok nombor yang kecil, 3. Maknanya sifar 3 lah tu. Menggunakan sifar 3, baris pertama dan baris ke 3. 3, 9. So, kita tak perlu lagi buat darab. Kita hanya buat bahagi 3 saja. Okay, masukkan soalan ke dalam jadual T. Jangan terus, dengan tengok-tengok macam ni, terus kira tak mesti buat jadual T dahulu. Satu dah dengan 1000. 3 bilik. Okey, buat bahagi dia ke bawah sikit. Masukkan soalan. Okey, 10 liter pada rumah liter. Okey, 17. 17 jangan salah isi. Malam pun cikgu dah terang dah. Jangan isi macam ni 17. Itu adalah 100 tu, rumah ratus. Satu awak dah letak pada rumah ratus.
Okey, tengok SAR dia kat mana. 7 ialah SAR, 1 ialah 10. Ini kita tambahkan sifar. Okey, bahagikan dengan berapa tadi? 3. Okey, itu buat sendirilah. Nampak macam satu pula nombor ni. Sekejap cikgu padam yang ni. Nampak macam satu ni. Garisan tak cantik. Padam balik. Okey, soalan nombor 2. Kita tengok jawapan kehendak soalan dia nak dalam ML sahaja. Dia tak nak asing-asing, dia nak ML sahaja. Nanti awak bulatkan ML. Kita bulatkan ML, kita gariskan ke hujung. Kita akan baca sampai hujung. So, dia tidak menyentuh di garisan yang di tengah-tengah. So, jawapan dia tak ada perpuluhan. Ingat tu, jawapan dia tak ada perpuluhan. Disebabkan dia tidak menyentuh garisan yang di tengah tu. Sebab dia nak ML saja. Bulatkan ML. Okey, apa jawapan dia? Siapa yang dah kira? Sekejap cikgu. Okey. Dah. Okey, apa jawapan dia? 3,339 mililiter. 3,339. Okey, alright. Yang lain, Alia dah angguk tu. Yang lain? Siapa yang lagi yang kira? Tolong kira lah. Hari ni tak ramai kelas kita. Ada 13 orang je. Malam ada juga 20. Dia kalau pagi dia tidur lagi kot agaknya. Cikgu betul cikgu. Betul Okey, dia nak dalam ML. So kita baca keseluruhan jawapan ni tanpa perpuluhan. Tanpa ada perpuluhan. 3,339 ml. Baca keseluruhan, jangan baca 339 je. Baca ml saja, yang rumah ml saja. Tak, kita baca semua. Bezanya dia tak ada perpuluhan, itu saja. Alright, soalan nombor 3 dan nombor 4. Cikgu tak nak tolong awak kena buat sendiri. Cumanya cikgu nak tekankan dekat sini. Tengok kaedah pemansuhan saja. Nanti awak kira sendiri jawapan. Cuba tengok sini. Secara kasar boleh tak kaedah pemansuhan ni? Cuba tengok sini. Ada tak nombor yang kita boleh masukkan? Nombor apa? Nombor apa yang kita boleh masukkan? 8 dengan 4. 8 dengan 4. Okay, good. Bukan 8 ni Bukan 8 yang ni Itu salah tu nanti. Tengok 8 tu. Tengok 8. 8 bagi 4. Bukan. 8 ni dia berpasangan dengan 11. Dia tak boleh pisah dengan 11. Dia tak boleh masuk dengan 4 tu. Jangan salah. Tengok 8 tu pula. 8 yang depan tu. So, sama dengan 8 darab 11 liter 8 ml bahagi 4. Seperti mana yang cikgu sebut tadi, jangan 8 ni. Sekejap. Bukan 8 ni dengan 4 ni Tak boleh. Dia secara mesti nombor yang single. Duduk seorang-seorang macam ni. 8 dengan 4. Okay. Nanti tengok sendiri, buat sendiri. Okey, nanti kita akan isikan baris pertama, sifir 4 nombor yang kecil ni 4. Di baris ke-2. So tak payah buat bahagi. Buat bahagi 1 tak payah dibuat. Tak, nampak tak benda ni jadi lagi mudah. Meringkaskan kerja kita dan menjimatkan masa. Jadi risiko kita nak buat salah tu dah makin rendah. Okey. 8 tu jangan salah isi 8 ml.
liter ml 1, 2, 3 bahagi 11 pada rumah liter. Okey, 8 ml. Jangan salah isi juga. Jangan letak kat sini ni rumah ratus. Ataupun letak kat sini ni rumah puluh. Ni kat sini 8 sa kat situ. Yang lain kita letakkan sifar. Bahagikan, oh sorry. Cikgu dah terbuat bahagi pula. Bukan bahagi Bahagi dah tak ada. Bahagi tu tak ada dah. Tinggal darab saja. Sorry. Semula tulis balik. 11 pada rumah liter. 8 rumah sa ml. Yang lain kita letakkan sifar. Darabkan dengan 2. Macam tu. So bahagi 1 tak payah buat. Nanti dapat jawapan terus. Dapat dah cikgu. Okey, tak apa, itu biar. Cikgu tak nak jangan beritahu jawapan. Itu kena buat sendiri. Dia nak ml, jawapan dia tak ada perpuluhan nanti. Okey. Terusnya soalan yang keempat. Cuba kita tengok ada tak yang nombor kita boleh mansuhkan. Kalau cikgu tulis balik 22 liter 640 ml bahagi 5 darab 4. Okey, kita panjangkan per ni supaya dia sampai ke hujung. Dia tak ada masalah pun kalau kita panjangkan. Dia tetap tak berubah soalan ni. Okey, ada tak nombor kita boleh mansuhkan kat sini? Jangan tengok 22 dengan 5 salah. Ataupun jangan tengok 640 dengan 5, tak boleh. Sebab 22 dengan 640 tu berpasangan, dia tak boleh pisah. Okey, cuba kita boleh tengok hanya yang nombor yang kita boleh bandingkan kat sini lah 4 dengan 5. Boleh tak 4 dengan 5 kita mansuhkan? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dalam sifir 4 tak ada 5, dalam sifir 5 tak ada 4. So tak boleh nak mansuhkan. Okey, apa kaedah yang kita boleh buat? Terpaksalah kita buat darab, dapat jawapan darab, kita bahagikan dengan 5. Itu jalan panjang. Sebenarnya ada juga jalan pendeknya. Walaupun tak boleh dimansuhkan, 4 dengan 5 tu, 4 dengan 5 ni walaupun tak boleh dimansuhkan, tapi kalau cikgu pecahkan nombor ni, 4 dengan 5 ni, 4 dengan 5 ni, kalau cikgu keluarkan dia, tengok betul-betul ni. Walaupun tak boleh mansuh, sebenarnya ada juga kaedah yang boleh kita singkatkan. 4 dengan 5 ni sebenarnya dia juga bersamaan dengan 4/5. Sama je. 4/5. Dalam tajuk perpuluhan, ingat lagi tak? Kalau per 5 ni, kalau kita nak tukar kepada perpuluhan, 4/5 ni berapa Kalau siapa ingat lagi lah, tajuk perpuluhan. 4/5 ni bersamaan dengan apa perpuluhan dia? 4/5. Alah. Alia, ingat tak Alia? 4/5 ni sama dengan perpuluhan dia berapa? Kalau juga tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Lupa, tak ingat dah. Apa je kat lupa tu? Memanglah kebanyakan awak akan lupa lah. Sebab dah tinggal lama kan. Dah tinggal bab tu, bab awal-awal. 4/5 bersamaan dengan, ingat lagi tak yang cikgu suruh hafal tu ni? Ini. Buat nota mana? Ruang nota sikit. Kita tengok nota sikit. 1/2 sama dengan berapa? Cikgu suruh hafal dulu. RM1 bahagi 2. 50 sen. Letak duit je. Sifar perpuluhan 5. Kalau 1/4 RM1, letak duit je. Ni sekadar kita nak ingat je. Kaedah untuk ingat je. RM1 bagi 4, 25 sen. Nampak tak? Perpecahan dia akan bertukar jadi perpuluhan. Okey. Kita tengok 1/5 pula. Letak duit. RM1 bahagi 5 orang. Akan dapat seorang 20 sen.
Nampak tak? Pecahan akan bertukar jadi perpuluhan. Kalau 1/5 bersama dengan 20 sen, kalau 4/5? Dalam ni ada 1/5, ada 1/5, ada 1/5, ada lagi satu. Tak muat, dikebut kat atas ni. 1/5. Ini 20 sen. Sorry. Ini 20 sen. Ini 20 sen. Ini pun 20 sen. Ini pun 20 sen. Sebenarnya 4/5 ni berapa sebenarnya? 0.80. Sebenarnya 4/5 ni ialah dia sama macam 80 sen lah. Ataupun 0.8 sifar. Okey. So, jadi kat sini, soalan ni kita boleh juga ringkaskan. Kita buang 4/5, kita gantikan dengan perpuluhan. Kita boleh gantikan dengan 0.8 sifar. Ataupun sifar yang hujung ni tak perlu tulis pun tak apa. Sebab dia tak ada nilai ni, hujung ni. Ataupun 0.8. So, soalan ni cikgu boleh ubah dia jadi 22 liter. Yang ni aras tinggi sikit Kena tengok betul-betul. Walaupun 4/5 tak boleh dimasukkan, tapi 4/5 boleh tukar kepada perpuluhan. Sebab tu dia ada kaitan dengan topik-topik yang kita belajar sebelum ni. 640 darabkan dengan 4/5 dah tak ada 4/5 dah tak ada. Cikgu tukarkan jadi 0.8. Yang ni kita tengok ni. Dia dah jadi macam tu. 4/5 tu dah tak ada. Nampak tak kat sini cikgu boleh ringkaskan lagi. Kita tak perlu buat bahagi. Bahagi tu akan hilang. Sebab pecahan dah tak ada. Tapi awak kena pandai kaitkan lah dengan tajuk perpuluhan, pecahan dan perpuluhan. Kaitan dia apa? Okey, bagi yang tak nampak benda ni kenapa jadi macam ni, tak ada masalah. Awak teruskan sahaja dengan operasi asal dia. Darab dengan 4, dapat jawapan nanti bahagikan dengan 5. Tak ada masalah. Cuma dia ambil masa panjang sikit untuk dapat jawapan. Tak ada masalah pun. Okay, bagi yang dia ada nampak kaitan, dia tahu membuat kaitan antara pecahan dan perpuluhan, dia nampak 4/5 tu ialah 0.8, dia boleh buat operasi darab saja. Pecahan dihilangkan. Dihilangkan pecahan, maknanya bahagi dah tak ada. Okey, tinggal darab saja. Jadi sebenarnya boleh juga diringkaskan. Jadi jimat juga masa berbanding kalau kita buat operasi asal dia. Okey, soalan 3 dan 4 awak selesaikan sendiri. Nanti kita cikgu masukkan dalam sebagai kerja rumah. Muka surat 81 ni. Okey, ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey. Okey, kalau tak ada itu saja untuk hari ni. Jadi ada masa lebih sikit ni. Selesaikan soalan nombor 3 dan 4. Tak banyak pun. Okey, terima kasih semua. Okey, bye. Bye, cikgu. Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih, cikgu. Okey, bye.